Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Lastik burung. Pada setiap hari, sekumpulan burung akan makan gandum di ladang petani. Walaupun petani menghalau burung-burung itu, tetapi burung-burung itu akan datang semula. Pada suatu hari, petani mengambil lastik dan melastik dengan kuat. Burung-burung itu terbang dengan bising sekali. Tidak lama kemudian, burung-burung itu menyedari bahawa ia hanyalah bunyi yang kuat. Jadi, burung-burung itu datang semula untuk menyerang tanaman petani. "Kamu semua tidak serik," rungut petani. Keesokannya, petani membawa banyak batu-batu kerikil untuk dilastik ke arah burung-burung itu. Batu kerikil dilepaskan dengan kuat dan kencang. Ia telah terkena tepat pada seekor burung. Burung-burung itu mula ketakutan. "Lebih baik kita pergi dari sini," kata burung-burung itu lalu terbang meninggalkan ladang petani. Akhirnya, suasana ladang menjadi tenang. Moral of the story, sarang tebuan, jangan dijolok. Kambing yang lari. Pada suatu hari, pengembala membawa kambing-kambingnya ke kaki gunung untuk makan rumput. Tiba-tiba, ada beberapa ekor kambing liar menyertai mereka. Dia gembira apabila kambing-kambing liar itu ikut sama dengannya balik. Ketika tengkujuh, pengembala tidak dapat membawa kambing-kambingnya ke kaki gunung. Jadi, dia beri kambing-kambingnya makan di dalam kandang. Dia beri lebih banyak makan kepada kambing-kambing liar dengan harapan mereka suka tinggal di situ. "Pengembala beri kita makan lebih banyak berbanding kambing-kambingnya sendiri. Dia tidak boleh dipercayai," kata seekor kambing liar. Keesokan paginya, pengembala mendapati semua kambing liar telah lari. "Kami suka tinggal di kaki gunung. Kamu perlu menjaga kambing-kambing kamu dengan lebih baik," kata kambing-kambing liar itu. Moral of the story, jadilah seorang yang jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Pokok berduri. Syam suka bermain di dalam hutan berhampiran rumahnya. Di sana ada banyak pokok buah-buahan. Pada suatu hari, Syam berlari balik ke rumah dan kelihatan sakit. Dia menghulurkan tangannya yang pedih kepada ibunya. "Oh anak ibu, tangan kamu tercucuk pokok berduri," kata ibu. "Ya, ibu, tadi saya memegangnya dengan perlahan-lahan saja," kata Syam dengan nada sedih. Ibu Syam meneliti luka pada tangan anaknya. "Itu satu kesilapan. Kamu tidak boleh menyentuh mana-mana pokok berduri pun. Pokok berduri sangat bahaya. Selepas ini, kamu jangan menyentuh pokok berduri lagi," pesan Ibu Syam. Kemudian, ibu membawa Syam ke dapur. Dia membasuh luka dan meletakkan ubat di atas tangan anaknya. "Terima kasih, Ibu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya," kata Syam. Moral of the story, berhati-hati sebelum bertindak. Anjing pemalas. Sam tinggal berhampiran hutan. Dia sentiasa sibuk menyiapkan tempahan, periuk dan kuali tembaga. Namun begitu, kehidupannya agak sunyi kerana tidak ada jiran. Jadi, dia membela seekor anjing.
Sam menyangkakan bahawa anjing itu akan menjadi teman baiknya dan boleh membantunya mengambil barang. Malangnya, anjing itu sangat malas. Anjing itu tidur sepanjang hari dan akan bangun untuk makan sahaja sebelum tidur semula. Sam cuba mengajak anjing itu supaya peka dan mesra, tetapi anjing itu tidak mahu belajar apa-apa. Akhirnya, Sam bosan dan menghalaunya. "Keluar! Kamu tidak ada semangat atau rasa hormat terhadap tuan kamu. Kamu tidak patut dijaga kerana kamu asyik makan dan tidur saja," jerit Sam. Moral of the story, si pemalas tidak akan disukai oleh sesiapa pun. Rubah yang pelahap. Rubah sangat pelahap. Apabila rubah nampak makanan, rubah terus makan sehingga habis. Semua haiwan lain cuba memberitahu bahawa sikapnya yang suka menyumbat semua makanan itu adalah tidak bagus. Namun begitu, rubah enggan mendengar nasihat. Pada suatu hari, rubah pergi ke tepi pantai untuk mencari makanan. Rubah gembira mendapat tahu banyak makanan ada di dalam lubang pokok. Rubah melompat dan makan segala-galanya. Malangnya, badan rubah tersekat. Perut rubah buncit sehingga rubah tidak dapat keluar dari lubang. Rubah terdengar suara ketawa dan melihat seekor burung sedang mentertawakannya. "Tinggallah di sana sehingga kamu lapar semula. Ketika itu barulah kamu boleh keluar," kata burung. Rubah bersedih kerana masih lagi tersekat. Moral of the story, kita perlu mendengar nasihat orang lain. Siapa tunggang kedai? Pak Abu dan anaknya Jidin bersama kedai milik mereka pergi ke pasar. Di pertengahan jalan, seorang petani berkata, "Kenapa kamu tidak menunggang kedai itu?" Pak Abu pun meletakkan anaknya di atas kedai dan meneruskan perjalanan. Di pertengahan jalan, seorang lelaki berkata, "Lihatlah, orang muda sedang menunggang kedai, manakala orang tua itu berjalan." Kali ini, Pak Abu dan Jidin pula menunggang kedai. "Banyaknya beban yang harus dibawa. Lihat, seekor kedai membawa 2 orang. Alangkah seksanya kedai itu membawa beban berganda," kata seorang wanita. "Jidin, kali ini kita biarkan saja kedai ini tanpa penunggang," kata Pak Abu. Pak Abu dan Jidin mengikat kedai itu dengan sebatang kayu dan memikulnya. Kedai yang sakit mula menendang ketika mereka menyeberangi sungai. Kedai itu terlepas dan jatuh lalu mati lemas. Moral of the story, kita tidak boleh puaskan hati semua orang. Kawan yang tidak boleh dipercayai. Beberapa ekor serigala ternampak sekawan biri-biri sedang makan rumput. Biri-biri berjus dan berlemak. Masalahnya, susah untuk mendapatkannya kerana anjing penjaga sentiasa menjaga mereka, kata serigala. "Biri-biri senang dipedaya. Puji saja mereka. Kamu pasti akan mendapatkannya," kata serigala yang lain. Pada suatu hari, seekor biri-biri sesat di dalam hutan. "Hai biri-biri, kamu kelihatan memikat. Kami mahu berkawan dengan kamu. Tetapi anjing penjaga itu benci akan kami. Bolehkah kita berjumpa tanpa mereka?" kata serigala. Biri-biri bersetuju. Biri-biri pun meninggalkan anjing penjaga. Akhirnya, serigala dapat makan biri-biri. Apabila anjing itu kembali, anjing tidak dapat mencari seekor biri-biri pun. Biri-biri tidak tahu bahawa serigala ialah kawan yang tidak boleh dipercayai dan sekarang mereka semua sudah mati. Marah anjing. Moral of the story, berhati-hatilah memilih kawan. Biri-biri yang bijak. Biri-biri petani telah diberikan bekas besar berisi gandum. Biri-biri makan dengan berselera sekali. Serigala dan rusa memerhati secara sembunyi di antara pokok.
Kamu pergilah minta gandum daripada biri-biri, cadang serigala. Rusa pun pergi ke arah biri-biri dan berkata dengan sopan, bolehkah kamu beri saya sikit gandum? Saya sangat lapar. Maaf, saya juga lapar, jawab biri-biri. Saya akan pulangkannya nanti. Saya akan ambil lebih banyak gandum dan akan tinggalkan kawan saya di sini, iaitu serigala bersama kamu, kata rusa lagi. Biri-biri melihat serigala dan berkata, kamu berdua mahu menipu saya, kan? Saya tidak boleh mengejar kamu kerana kamu berlari dengan cepat. Serigala pula akan makan saya jika tinggal di sini. Pergi. Saya tidak akan beri kamu gandum, kata biri-biri yang bijak. Moral of the story, sentiasa peka akan helah orang jahat. Doktor palsu yang jahat. Jika saya boleh jahit kasut, saya pasti boleh jahit luka. Saya akan jadi doktor, fikir Mael. Oleh sebab penduduk kampung tahu Mael seorang tukang kasut yang teruk, jadi dia pergi ke kampung lain dan menyamar sebagai doktor. Mael mengumumkan bahawa dia berjaya menemui penawar bagi racun yang paling berbahaya. Orang ramai mula datang kepadanya dan kebetulan ada yang telah sembuh. Malangnya, suatu hari, Mael jatuh sakit. Ketua kampung telah mendengar tentang tukang kasut daripada pengembara. Dia ingin memberinya pengajaran. Ubat ini akan menyembuhkan kamu, kata ketua kampung sambil mengeluarkan ramuan daripada botol yang dilabel racun. Mael ketakutan melihat botol itu dan menceritakan hal sebenar. Jadilah tukang kasut yang baik dan bukan doktor yang teruk, kata ketua kampung. Kini, Mael seorang tukang kasut yang sangat hebat. Moral of the story, jadilah orang yang baik dan suka berbakti. Kisah Puyuh dan Penyengat. Penyengat dan puyuh berkawan baik. Puyuh akan memetik bijirin dan menggaruk lumpur untuk makanan mereka. Pada suatu hari, penyengat dan puyuh gagal mencari air untuk diminum. Tiba-tiba, mereka ternampak petani sedang makan berhampiran ladang. Mereka mendekatinya dan berkata, "Tuan, adakah kamu akan beri kami minum air? Kami akan menggaruk di sekeliling ladang anggur dan membuat tanah subur untuk anggur membesar," kata puyuh. "Kami juga akan menjaga ladang anggur dan menyengat pencuri yang datang," tambah penyengat. "Jangan cakap besar. Lembu saya sangat rajin bekerja tetapi tidak pernah bermegah. Kamu tidak sepatutnya dibantu. Tapi ada sedikit air untuk kamu," kata petani. Moral of the story, jangan bercakap besar dan suka bermegah.